Oh, diam lah. Bapa ada kelak ni. Kata. Tapi ni Nur Aim mana masuk live ni. Dah. Cukup. Nak bobo. Kat sini lah. Shh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Dengar ke? Waalaikumsalam, doktor. Apa khabar, sihat no? Alhamdulillah sihat. Ni ada peminat cilik ni, dia sibuk ni. Kejaplah adik duduk bawah lah. Kejap je. Jom. Nah. Duduk bawah kejap je. Ada orang jauh ke? Semua dalam Malaysia tak? Ke ada di luar? Ada Singapura ke? Nampak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai nikmat, kelapangan masa, kesihatan yang baik, dan juga pada masa yang sama kita pakat-pakat berdoa lah. Bukan untuk kita saja, untuk rakan-rakan kita yang tak kira di dalam sini ke di luar sana ke, semoga semuanya mendapat rahmat dan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Taala, kita menyambung perbincangan kita dalam siri yang kedua ini. Boleh kita sambung? Boleh doktor. Okey. Baik, perbincangan siri yang kedua, sebelum masuk cerita detail sebab perbincangan tentang Israeliat ini dia panjang bagi saya lah, tak boleh nak direct kepada Israeliat itself. Dia kena bermula daripada awal supaya kita dapat mengetahui maknanya jejak-jejak dia. Kan? Kalau terus diberikan kisah-kisah Israeliat, boleh, maknanya pun audiens ataupun tuan-tuan dan puan-puan selaku hadirin boleh faham cerita, tapi dari sudut asas yang kita nak pasakkan supaya kefahaman itu kekal. Kan? Saya ingat sebagaimana ustaz saya ni budak sekolah Mahat Muhammadi Kota Baru. Kan? Tahun 80 yang saya cerita pada baru ni lah. Jadi tahun 82 kami 24 orang diterima masuk tingkatan 1 sains. Jadi ustaz yang mengajar subjek takbir, dia panggil bahasa Arab. Takbir ni lebih kurang macam bahasa Arab jugalah, lebih kurang. So bila dia masuk kelas, dia bahagikan blackboard ini pada 3 tempat, 3 portion lah. Kan? Dan diminta kami menyediakan 3 karosah, 3 buku tulis. So dia masuk, kan? Dia masuk, okey, kita pun buat latihan. Kan? Dia tu right. 24 orang sekejap lah, kan? Satu sesi simple exercise, kemudian pada kolom yang tengah dan kolom yang ketiga, kan? Jadi memang teruklah belajar. Rupa-rupanya sebab dah dikata sebab antum ni, kamu ni adalah the special one. Jadi bila masa berlalu, bila kami naik tingkatan 4, rupa-rupanya kami dah belajar dulu masa tingkatan 1. Jadi dia nak cerita, dia nak ajar kami ni advance, kan?
supaya kami ni dapat tangkap. Baik. Jadi balik pada cerita kita, ini pengertian yang telah pun diberikan pada minggu lepas. Kita balik semula supaya masing-masing mungkin ada yang tak dapat mengikuti siri pertama pada hari Selasa baru ni, dapatlah dia punya kesimpulan. Bila mana kita bicarakan tentang Israeliat, kan, bukan cerita Israel dah yang baru bom Gaza sehari dua ni, kan. Jadi Israeliat ini dapat kita ertikan ataupun dapat kita fahami sebagai sebarang riwayat, maklumat, sejarah, kisah dongeng dan selainnya yang mempunyai ciri-ciri Yahudi. Ini yang asal. Yahudi ini dia agama dan dia bangsa. Nasrani. Nasrani ini dia agama. Bangsanya, kalau yang dulu ni adalah tak kira siapalah, tapi Yahudi pasti tidak menganut agama Nasrani. Kecuali atas sebab-sebab tertentu yang saya dah sebutkan pada kuliah yang pertama baru ni. Atau selain keduanya. Selain daripada keduanya, sama ada mereka tu beragama Islam, ingat ada tuan-tuan, seperti beberapa nama tak, tabi'in, kan, yang hidup pada zaman tabi'in, nama yang besar bila kita belajar tentang Israeliat ni seperti Ka'ab al-Ahbar dan juga Wahab bin Munabbih. Dia dua nama yang biasalah, kan. Jadi itu mereka adalah berbangsa, berketurunan Yahudi tapi memeluk Islam. Sama ada mereka ni Muslim ataupun tidak, kan? Ataupun tidak bertentangan dengan ajaran Islam ataupun tidak diketahui sumbernya, terutama bidang pentafsiran, pensejarahan dan periwayatan. Baik, biasanya skop Israeliat ini kita akan bincangkan kemudian, saya sebut awal sikit. Biasanya dia menyangkut 3 ataupun 4 perkara. Yang pertama berkenaan dengan bidang inilah tafsir kita ni. Yang kedua dia menyangkut aspek akidah, kan. Kemudian sebab dalam akidah ni perkara-perkara gaib, syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya ada disebutkan di dalam itu. Dan yang ketiganya ialah dari sudut hukum hakam. Okay. Dan sumber Israeliat adalah daripada kitab Taurat, Asfar, Asfar iaitu safar-safar macam lembaran-lembaran lah, kan. Talmud, lisan yang ada pada kaum Yahudi tadi, dan juga termasuklah Injil. Maka inilah yang menjadi sumber kepada riwayat Israeliat yang berlaku ataupun yang menyelinap masuk ke dalam kitab tafsir dan juga kitab sirah. Maknanya sumber tafsir dan sumber sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dia. Jadi justru riwayat berunsur Israeliat ini merujuk kepada pertama cerita atau maklumat daripada golongan Yahudi. Golongan Yahudi tadilah sama ada mereka ni Muslim ke tidak, kan? Itu satu hal lah. Dan dia berkisah, dia punya ceritanya, okey, pertama permulaan kepada kisah yang berkaitan. Maknanya cerita tentang apa? Yang berkait dengan tema yang dibincang tadi. Yang kedua tentang penciptaan alam semesta. Ini biasanya mungkin tuan-tuan pun ada belajar, tuan-tuan pun ada membaca misalnya dalam the Old Testament, kitab Perjanjian Lama, kan, kitab Genesis atau Kejadian, kan. Jadi diceritalah dalam Injil pun ada di Old Testament tentang kejadian alam semesta ini, tak. Dan juga yang ketiga ialah cerita-cerita Nabi dan Rasul. Yang keempat umat-umat yang terdahulu, dan yang kelima ialah perkara gaib. Perkara gaib yang saya sebutkan secara ringkas tadilah. Baik, dalam hal ini Israeliat ini dia bertindak sebagai macam accessories, kan. Maknanya Al-Quran menyebutkan cerita tentang sekian-sekian, dan Israeliat inilah yang menjadi tokoh tambah disebabkan oleh beberapa perkara yang
berlaku pada misalnya sahabat yang bertanya kepada tabi'in, kan, cerita tentang sesuatu. Lalu mereka pun jawablah. Mungkin ada kalanya respon ataupun jawapan mereka itu betul. Ada kalanya tidak betul. Kan? Bergantung. Sebab secara mudahnya kita tak boleh nak terima secara mutlak ataupun juga nak tolak secara mutlak Israeliat ini. Ini telah pun disebutkan dalam perbincangan siri yang pertama baru ni. Baik, okey, settle. Masuk kepada persoalan yang ketiga. Minggu lepas, okey, siri 1, persoalan 1, persoalan 2 ataupun isu 1, isu 2. Okey, isu yang ketiga, bagaimana kisah Israeliat ini masuk ke dalam masyarakat Islam. Kan? Agak-agaknya macam mana jawapan tuan-tuan? Agak-agaknya. Baik. Jadi sebelum nak jawab yang ni, saya nak berkongsi yang lain dulu. Kan, saya ni kita hold dulu seketika, saya nak berkongsi berkenaan dengan ini. Kan, kalau tengok, kalau orang yang tak ada knowledge ataupun biasalah, kan, tak berapa apa panggil, dapat gambaran yang betul tentang Jus ataupun Yahudi, kali dia tengok gambar sebelah kanan ni, Islam ke ni? Inilah dia Yahudi apa? Ortodoks. Tak. Inilah dia Yahudi Ortodoks. Maknanya mereka tutup aurat sama seperti orang Islam. Kan? Ini Yahudi Ortodoks. Malah kalau tuan-tuan tengok pun yang Kristian pun sama juga. Yang Ortodoks lah. Kan? Maknanya mungkinlah mereka berpegang kepada ajaran yang asli walaupun sebahagian daripada pengkaji perbandingan agama mengatakan bahawa dah tak ada lagi dah bagi agama Yahudi dan agama Nasrani ataupun Kristianiti hari ini yang original. Wallahualam. Kan, biarlah mereka dengan dunia mereka dan agama mereka. Baik, yang saya nak bawa kepada tuan-tuan di sini pada malam ini ialah pentafsiran Al-Quran. Ceritanya begini. Baik, untuk apa kita tafsir Quran? Pertama, terlintas dalam kepala kita, mengapa Al-Quran mesti kita tafsirkan? Kan? Baik, saya tak nak baca yang ni, saya nak cerita kan, secara kita kata sembang santai lah. Mudah kan malam minggu ni relax-relax, rehat-rehat. Baik, jadi apabila kita sebagai seorang Islam, kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Nak baca apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun kita baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai contoh dah. Jadi bila kita baca sudah tentulah kita orang Islam akan cuba memahami ayat-ayat yang dibaca, betul tak? Kita akan cuba memahami ayat-ayat yang dibaca. Hari ini alhamdulillah masyarakat kita boleh faham sikit demi sedikit, ada usaha kan, peningkatan kesedaran dalam kalangan masyarakat kita. Dan oleh sebab itu saya yakinlah hari ini kebanyakan yang ada smartphone ini ada apps Al-Quran tak? Dia yang jenis macam mana tak kisahlah kan, sama ada Quran saja ke ataupun Quran dengan terjemahan ke, ada yang jenis tafsir ke, macam-macam itu tepuk dada tanya selera nak yang mana satu. Yang penting minimum ada Al-Quran kan, yang boleh kita baca di mana sahaja kita berada tak. Saya ni belajar di Mesir. Saya cerita dah pada siri pertama. Jadi antara amalan yang mengagumkan saya, orang Mesir ni, di mana sahaja masa tunggu bas ke tak kira lah, kebanyakan mereka akan baca Quran. Dia ada Quran kecil. Tak ada sini. Quran kecil besar tapak tangan, lebih kurang macam ni lah kan Quran kecil ni. Kalau dulu-dulu masa muda-muda nampaklah lah ni tua-tua ni kena tengok juga dekat. Maknanya kan dia ada Quran kecil dan dia bawa. Ini cerita bila tuan-tuan? Cerita 30 tahun dulu. Dibawa Quran kecil kan, bermakna di mana sahaja mereka berada,
mereka akan baca Al-Quran tadi bagi yang tidak hafaz. Kan, kalau yang hafal ni sambil-sambil berjalan berang, itulah dia menjadi budaya dalam kalangan masyarakat Arab di Mesir. Di negara lain saya tak tahu pasal kan tidak belajar di sana tak. Kalau di Mesir memang ya tak kira orang tu nampak ragak ke apa ke, bagi lelaki, yang perempuan kena tanya muslimat lah kan. Baik. Jadi untuk apa kita mentafsirkan Quran? Sebab bila mana kita baca Al-Quran, sudah tentulah kita nak memahami ayat-ayat yang dibaca. Kan? Bukan hanya sekadar, contoh, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana mereka diwajibkan kepada mereka yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan dengan puasa tadi, la'allakum tattaqun, kamu, yakni kita akan jadi orang yang bertakwa. Ada kan, lebih kuranglah begitu. Jadi kita tahu detik kan. Baik. Dan yang ini. Jadi antaralah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, misalnya wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu sesuatu yang dapat menyembuhkan. Maknanya sifat ni ialah yang menyembuhkan penyakit hati. Dia punya baris ni ada masalah sikit. Okey. Sifat dan juga membawa rahmat kepada lil mukminin, kepada orang yang mukmin, orang beriman, wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah orang yang anaya malaikat, dia akan tambah rugi. Baik. Keperluan kepada ilmu tafsir. Mengapa kita perlu kepada ilmu tafsir? Ini ringkaslah. Sebab apa? Sebab bila kita baca Quran, kita baca tadi, misalnya surah Al-Baqarah ayat sekian-sekian kan. Jadi kalau hanya sekadar terjemah saja belum memadai, maka kita perlukan anjak sedikit kefahaman kita kan. Daripada ayat dengan maknanya yang barangkali 2 baris, ditambah menjadi 4 baris. Kita fahamlah apa ayat yang dibaca tak. Macam kita baca Yasin dah kan. Kita baca Yasin, kalau tanya kepada masyarakat kita ni, tuan-tuan, akak, makcik, pakcik, abang apa ke, faham ke tidak akan ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Mulk, dalam surah Yasin, antara surah yang selalu kita baca kan. Jadi kita tanya diri kita. Kita faham ke tidak? Faham Ustaz, yang terjemahan saja. Okeylah kan. Tapi yang up sikit supaya kita faham, dia punya huraiannya macam ni. Lepas tu pula setengah ayat tadi dia ada sebab nuzul atau sebab turun ayat. Kan? Begini. Maknanya ada. Dia punya kaitan tu sedikit demi sedikit. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita untuk hafal Quran. Kita tak larat dah Ustaz. Saya tua-tua ni nak hafal macam mana? Kan? Wadduha ke bawah pun tak ingat. Tak, contoh. Kan? Jadi begitulah. Maka Allah Ta'ala juga wajibkan kepada kita untuk kita faham. Untuk kita memahami dan mentadabbur, maknanya untuk meneliti, perhati, tengok satu-satu akan ayat-ayat yang dibaca. Sedikit masa dahulu, mungkin dalam 15 tahun dahulu lah kot. Ada Quran per kata. Kan? Satu untuk membantu orang awam yang mungkin kurang dia punya knowledge bahasa Arab ini. Tengok bismillah kan, mana dalam suku kata ni untuk membantu masyarakat kita dapat memahami akan ayat-ayat terjemahan yang dibaca. Dan untuk nak tadabbur makna supaya bila faham dia akan menyelinap masuk akan kefahaman, dan kita rasa seronok, kita akan rasa cukup manis, kita akan rasa lazat bila mana kita baca Quran dan kita memahami kisah ataupun cerita yang dibaca tadi. Kalau tidak, tak jadi, kita rasa fed up, kan? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, afala yatadabbarunal Quran. Ini peri pentingnya tadabbur.
Kan, mengapa kamu tidak tadabbur, perhati tengok kepada Al-Quran, yakni ayat-ayat dan juga konten dia. Selain daripada konten, kan ayat-ayat yang tadilah, ayat cerita tentang laut, ayat cerita tentang bukit, ayat cerita tentang umat-umat terdahulu dan pelbagai lagi ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Jadi nak ceritanya, poin di sini ialah yang saya color kuning tu, kan? Bukan kata nak cerita tentang perselisihan tu, kan? Nak cerita ialah gesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada umat Islam di sepanjang zaman, supaya apa? Supaya sentiasa berusaha untuk tadabbur, sentiasa berusaha untuk memahami akan ayat-ayat yang dibaca. Pelan-pelan lah, sikit-sikit. Contoh kita bermula daripada malam ini. Alif Lam Mim. Kan? Tak apalah huruf-huruf tu, okey tak apa. Serahkan makna dia kepada Allah Ta'ala. Kita pun bacalah ayat kedua dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kita pun tengok apa dia punya terjemahan. Kan tengok sikit kalau ada kitab tafsir lah, dan saya kira juga hari ni pun ramai dah. Kan dah ada kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir yang ringkasan lah. Mudah-mudahan dia dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Satu. Yang kedua, firman Allah dalam surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Kitab yang kami, kata Allah Ta'ala, turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, mubarak, sebagai yang diberkati. Kan? Mubarak ni yang diberkati, liyadabbaru, supaya kitab tadi itu kamu tadabbur dia, kamu perhati akan ayat-ayat yang dibaca. Kan? Ayatihi waliyadzakkara, dan juga menjadi peringatan kepada ulul albab, orang yang ada mempunyai fikiran. Yang ketiga ialah dalam surah Muhammad ayat 24 bawah ni. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu kan tidak tadabbur Al-Quran? Bila kamu ni, kita tengok diri kita lah, kerana kita tidak mahu tuding jari kepada orang lain dah. Kita tengok diri kita, kan, apa yang kita buat. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa kamu tidak tadabbur Al-Quran, ataupun sebenarnya am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kamu yang ada masalah, kan, yang terkunci daripada menerima ajaran Al-Quran. Wal iyadzu billah min zalik. Jadi oleh sebab itu, ini asas kepada kita bila kita baca, kan, sampai tempat ayat dalam konteks kita nah, cerita-cerita umat yang terdahulu, cerita tentang Nabi. Nak tanya tuan-tuan, yang biasa kita dengar, betul ke tidak Nabi Allah Yusuf AS berkahwin dengan Zulaikha? Betul ke? Betul ke tidak? Kita dengar tak? Saya lah dengar daripada kecil lagi. Kan? Jadi bila kita cari, okey, mana sumbernya? Mana sumbernya? Apakah ada ayat Quran menyebutkan sedemikian? Tidak ada. Apakah ada hadis yang menyebutkan sedemikian? Tidak ada. Habis daripada mana? Inilah, kan, bila kita cari Allah Akbar, Masya Allah. Kalau begitu, betul ke tidak? Kan? Tunggulah tak. Nanti bila kita masuk isu tadi, kan, kita akan menemui jawapannya. So, kita hang dulu tak. Hang, contoh. Baik. Ini dia punya penjelasan lah. Ini saya kira boleh baca lah. Boleh baca dalam nota yang disediakan. Jadi, oleh itu, tafsir Quran adalah fardu kepada umat Islam. Dia fardu. Tapi, dia menjadi fardu kifayah bila ada satu kelompok orang yang ada kelayakan buat. Kita maklumlah fardu kifayah, ada orang pergi solat jemaah di surau, di masjid, okey. Kita pun tak payah dah. Macam itulah orang kita pegang. Dan telah melaksanakannya sebagai mewakili umat Islam, maka orang lain tidak berdosa.
Dan ada satu kelompok, tak kira lah sebenarnya bukan yang ni saja, malah ilmu-ilmu bukan agama yang biasa pun juga menjadi kefarduan kepada kita supaya umat Islam ini mempunyai ilmu kemajuan dalam pelbagai bidang. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahagian tafsir secara ringkas. Kan, tafsir ini biasa kalau dulu-dulu ulama dia bahagikan kepada dua, tafsir bil ma'thur ataupun dia panggil tafsir bil dirayah, bil riwayah, dengan riwayat. Artinya ada rangkaian sanad yang menceritakan, yang menyebutkan kisah-kisah tertentulah. Dan yang kedua ialah tafsir bi ra'yi, menggunakan akal fikiran dua, kan. Jadi tafsir ni dia umumnya ada dua secara mudahnya, tafsir secara maksud, dan yang kedua ialah tafsir mengikut pendapat yang tepat dan ijtihad yang sahih. Jangan salah sangka, kan? Bila tafsir bil ra'yi ni ikut kepala kita, tak, yang tu yang salah. Mana yang betul ni ada yang betul bermakna ulama menerima, kan, endorse lah, menerima akan kewujudan kitab-kitab tafsir bil ra'yi ni yang menggunakan akal pendapat yang betul, kan, yang berlandaskan kepada ilmu dan kaedah yang betul. Adapun yang ketiga ni sebenarnya kalau dulu pun dia masuk di bawah tafsir bil ra'yi jugalah, tafsir sufi ataupun tafsir isyari, dan yang baru pun mungkin dalam 40 tahun mutaakhir ini lah kot, kan, tafsir ilmi, tafsir yang lebih kepada tafsir saintifik lah, seperti kitab apa ya, Tontori Jauhari ni. Saya pun ada, isteri saya ada kitab di sini. Baik. Kita pergi kepada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur maknanya mudah aja, kan? Mungkin tuan-tuan pun dah ada knowledge sedikit sebanyak. Tafsir Quran dengan Quran dan juga tafsir Quran dengan hadis. Maknanya ayat yang mentafsir ayat dan hadis yang mentafsir ayat Quran. Hadis yang memberikan penjelasan kepada ayat Al-Quran. Kan? Saya tidak bagi contohlah di sini. Saya tidak bagi contoh di sini. Baik. Bagai contohnya, kan, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca tiap-tiap hari, kan, berapa kali sehari, 17 kali sehari paling kurang ada. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ni siapa jawab ni? Puan Zaidah. Tak betul. Memang selalu dengar cerita Nabi Yusuf ni. Kan? Baik. Alhamdulillah lah, kan, adanya improvement, peningkatan kefahaman dalam kalangan masyarakat kita pelan-pelan. Baik, ayat tadi, kan, contohnya ihdinas siratal mustaqim, yang Fatihah ni, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat, kan, ke atas mereka atau kepada mereka. Siapa dia? Jadi nak tahu, kan, kalau nak tahu, okey, ada ayat lain. Dia masalahnya tuan-tuan, kan, masalahnya ialah kita sendiri. Kita letak saya lah, kan. Jadi kita ni jarang baca Quran. Bila jarang baca Quran, kita tak nampak bahawa ada sesuatu ayat ataupun isu, tema, kan, yang Allah sebutkan berulang kali, kan, dalam Al-Quran menggunakan uslub atau gaya bahasa yang berbeza. Mungkin di sini disebutkan secara ringkas, dalam ayat dan surah yang lain disebutkan secara detail ataupun dengan gaya persembahan yang sedikit berbeza dengan ayat pertama. Sebagai contohnya, tuan-tuan baca Quran, kita akan jumpa wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Betul tak? Ada beberapa tempat, 2-3 tempat dalam Quran dengan gaya bahasa yang berbeza, yang panjang dan yang pendek. Jadi bila kita baca ayat tadi, kalau kita baca surah Al-Baqarah saja, kita tak jumpa. Kan? Makna kita kena rajin dan kerap membaca the whole. Kan? The whole ni payahlah. Setahun sekali tak boleh nak khatam. Allahu Akbar. Kan? Imam Syafi'i dia dapat khatam, kan, dalam Ramadan disebutkan berapa kali sehari. Allahu Akbar. Itulah sebagai contoh, kan, kita dengan Al-Quran. Jadi bila mana kita baca, kita akan jumpa, kita akan terbayang ayat ni tafsir sekian. Misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang dimaksudkan dengan, kan, al-maghdub, yang dimurkai, dan juga yang sesat, kan.
Jadi kita akan jumpa antaranya jawapan kepada an'amta alaihim yang Allah beri nikmat tadi adalah wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, maka mereka lah orang yang Allah beri nikmat. Dah ada jawapan. Dah ada jawapan, cuma jawapan tadi itu Allah dah sediakan dalam Al-Quran, kita kena usaha cari. Kan? Kalau kita rajin menelaah, kita rajin membaca, insya-Allah kita akan jumpa. Kalau tak jumpa, kan? Tak jumpa, kalau misalnya kata ayat zina ada ke tidak dalam Quran, ayat judi ada ke tidak dalam Quran, ayat riba ada ke tidak dalam Quran. Benda-benda yang besar. Kalau nak buat kapal terbang, tak ada. Tetapi bukankah banyak ayat yang menggesa supaya afala ta'qilun, afala tatadabbarun, dan seumpamanya kita perhati tengok alam sekitar, kita tengok patung, kita tengok dolphin dan sebagainya, kan kita ada akal dan kita boleh berfikir. Baik. Jadi itulah dia faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maknanya Allah dah bagi jawapan siapa dia yang mendapat nikmat. Kan? Jadi tafsir Quran dengan Al-Quran, dan begitulah juga satu lagi kita baca dalam surah Al-Baqarah, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kan, dalam awal-awal dah. Jadi Adam bertaubat ni, kan? Fatalaqa adamu min rabbih. Bila Adam melakukan kesalahan, tak sambungan daripada ayat tadi. Wa qulna Allah suruh wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian ada satu ayat lagi dan satu ayat lagi, dan akhirnya Adam alaihissalam, fatalaqa adamu min rabbih. Adam kemudian menerima daripada Rabbih, daripada Tuhannya, daripada Allah Ta'ala, kalimatin, beberapa kalimah. Dalam ayat surah Al-Baqarah ini Allah tidak sebutkan kalimah tadi, tetapi bila kita baca, kita akan jumpa dalam ayat dan surah yang lain, seperti suratul A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya ada penjelasan ayat yang menjelaskan ayat yang lain. Itu sekadar contohlah. Itu sekadar contoh. Baik, dan begitu juga dengan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Quran. Ini juga banyaklah, kan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad al-dzikra. Al-dzikra maknanya Alkitab ataupun Al-Quran. Litubayyina linnas, yang kamu terangkan kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada kamu, wala'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka dapat berfikir tentangnya. Jadi ada hadis Nabi yang panjanglah juga, kan? Yang panjang, ala innani utitul kitab wa mislahu ma'hu ala yushiku rajulun sya'bana muttaqiun arikatihi. Sampai seterusnya. Jadi saya ringkaskan, maknanya ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ini tuan-tuan boleh carilah, tarik dalam Google tak, contoh kan. Jumpalah, kan. Dan kelas kita ni juga sebagai salah satu cara, wasilah untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kefahaman tentang Al-Quran, dan terutama bila kita masuk isi berkenaan dengan Israiliyat nanti. Baik. Yang kedua tadi, kalau pertama tafsir Al-Ma'thur, yang kedua tafsir Bil-Ra'yi. Ada tafsir Bil-Ra'yi ini yang diterima dan ada tafsir yang ditolak. Kan? Ini saya pun tak nak bincang detail lah. Kita pergi kepada next, kan? Baik. Namun sebelum kita masuk ni, ada tafsir yang dikeji dan yang diterima. Kalau yang ditolak ni ialah tafsir yang dibuat oleh orang yang tak layak. Nak layak tidak ni payah tuan-tuan. Dalam konteks kita sendiri, dia punya prasyarat dia lah. Dengan menguasai ilmu bahasa Arab komplit set dia, ilmu badiknya, ilmu nahunya, ilmu sorohnya, ilmu balagah, macam-macam lah komplit set.
barulah melayakkan diri seseorang tadi itu untuk jadi mufassir, untuk jadi ahli tafsir. Dengan apa panggil, dia kena mengaji mahir, menguasai fiqh, usul fiqh dan sebagainya lah kan. Tidak hanya sekadar okey tahu boleh baca, okey terus terjemah. Kan tak boleh. Lalu dia boleh merosakkan terjemahan ayat-ayat Quran, makna-makna ayat yang nak ditafsirkan tadi. Maka dia akan jadi mengeluarkan pandangan yang salah, yang batil. Kan? Jadi banyak riwayat yang tak boleh pakailah. Riwayat batil dan riwayat yang palsu. Yang kedua ialah tafsir yang dipuji. Ada dengan syarat orang tadi, mufassir tadi, dia fulfill dia punya requirement. Apa requirement lah, bahasa Arab dia pun reti detail. Kalau hanya sekadar boleh yang basic tak boleh. Ada kaedah syarak, usul kan, usuluddin, usul fiqh, ilmu sunan, maknanya ilmu hadis, mengetahui tentang periwayatan hadis dan sebagainya, dan tidak bertentangan dengan tafsir yang sahih yang dinukilkan, diambil daripada puncanya yang sahih. Kan? Ini sekadar contohlah. Baik. Kemudian kita cuba secara santai. Apabila sahabat Nabi pada zaman Nabi SAW ni, saya cerita gaya bebas. Bila wahyu turun, kan, tak nak cerita bab wahyu tak kan, kadang-kadang Nabi berpeluh kan. Baik, bila wahyu turun, ada kalanya Nabi panggil sahabat. Kalau dalam bahasa mudah kita kata pakak mai sini, ni aku ada terima wahyu ni, cerita bab begini. Lalu Nabi pun bacalah ayat-ayat yang diturunkan tadi di hadapan sahabat, dan para sahabat on the spot terus menghafal ayat-ayat tadi. Kan? Baik, yang tak faham tanya. Ada kalanya baginda menjelaskan konten ayat tadi kan yang baru diturunkan, dan ada kalanya sebagai respon kepada soalan sahabat tentang maksud sesuatu ayat yang diturunkan. Maka yang respon Nabi itulah consider as a hadis kan, consider as a hadis kan. Yang Nabi jawab tadi ada dinamakan sebagai hadis lah. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada dia tu perkataan, dia tu perbuatan ataupun takrir. Ini yang telah pun disebutkan dalam siri yang pertama bawah ni, definisi yang simple kan. Walaupun ada di sana definisi yang kita panggil complicated lah, kerana setiap bidang ilmu ini dan juga ada definisi yang tersendiri. Saya dah sebutkan. Fuqaha ada definisi dia, ulama usul ada definisi dia kan. Tapi yang paling simple, yang asasnya adalah bila sebuah hadis, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang tiga benda lah kan, min qaulin, kata-kata Nabi, fi'lin, perbuatan Nabi, dan takrir, penetapan Nabi SAW. Yang detail sama ada sebelum bi'sah, selepas bi'sah, kebangkitan Nabi, maknanya yang sebelum pelantikan nombor 40 tu dikira hadis ke tidak, dan kalau perbuatan itu dikira sunnah ke tidak kan. Itu panjang lebar lah kan, kita tidak bincangkan di sini. Baik, jadi kalau dalam konteks tadi bila turun, sahabat yang pada zaman Nabi dari sudut perluasan wilayah belum lagi kan, walaupun ada Nabi hantar misalnya Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, tak kan, adalah beberapa kawasan luar, tapi dari sudut penghijrahan para sahabat belum lagi, dan kebanyakannya masih lagi berada di Madinah Al-Munawwarah. Clear. Baik, jadi masuk zaman sahabat. Selepas daripada kewafatan Nabi, ada beberapa tokoh kan, biasanya dia melibatkan 3 nama besar. Itu zaman tabi'in, zaman sahabat. Beberapa tokoh selain daripada penulis wahyu. Orang duk kecam Muawiyah bin Abi Sufyan kerana tindakan politik dia bertelagah dengan Ali kan. Tuan-tuan pun mungkin maklum tak kan. Yang mana betul wallahu alam. Jangan kecam Muawiyah, walaupun mungkin secara zahir kita nampak dia salah, sebab dia tu adalah min kutabil wahyi, antara penulis wahyu kan. Biarlah kan,
mudah-mudahan kita doa lah. Tak, kan? Sebab kita tak tahu daripada kita kecam, kan? La tasubbu ashabi. Nabi kata, jangan kamu cela, jangan kamu caci sahabat-sahabat aku. Kita tak tahu. Hanya sekadar sekelumit maklumat yang kita baca, yang kita terima. Terus kita mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Jadi di sini daripada beberapa sahabat Nabi ada yang mentafsirkan guna syair. Sebab pengaruh tu zaman tu kan yang dibawa sama ada daripada Mekah sana lagi kan. Zaman pra-Islam ada juga yang bertanya kepada ahli kitab. Ini antara tujuan mengapa saya cerita secara ringkas dari sudut migrasi kaum Yahudi sebelum ini. Kan? Jadi bermakna pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum Yahudi telah pun mendiami Madinah. Ingat tak? Orang Yahudi kan dengan 3 kabilah utama iaitu Quraizah, Bani Nadir dan Qainuqa yang berada di Madinah, dan ada beberapa kabilah seperti Khaybar, kan, Wadil Qura, kan, yang berada di pinggir ataupun di luar daripada kawasan Madinah. Kan, jadi mereka bertanya, para sahabat Nabi ini bertanya sebab ahli kitab ini dia ialah yang Muslim, kan. Mereka lebih mengetahui, dan satu perkara juga yang telah pun disebutkan dalam perbincangan yang lalu, oleh kerana ahli kitab ni lebih pandai, lebih bijak lagi daripada orang Arab Badui pada masa itu. Kan, jadi mereka bertanyalah kan sesuatu ini kepada ahli kitab yang Muslim dah, yang peluk Islam. Mereka ceritalah kan pengalaman ataupun hasil pembacaan mereka terhadap kitab suci mereka. Sama ada sama ada Taurat maupun Injil, kan, bagi yang Nasrani. Dan inilah dia yang menjadi akar-akar kepada kemunculan riwayat Israiliyat dalam kalangan masyarakat Arab pada zaman sahabat. Maknanya dah berkembang. Dah berkembang, cuma hanya sekadar riwayat secara lisan sebab penulisan tafsir Al-Quran belum lagi ada pada zaman sahabat. Habis tafsir Ibn Abbas ni, tafsir Ibn Abbas ini disusun oleh murid dia. Walaupun Ali bin Abu Talhah ini dikatakan tidak pernah bertemu dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kan. Jadi takat yang saya tahulah dan juga menerusi pengkajian para ulama ini, inilah versi yang paling autentik ataupun paling valid tentang tafsir Ibn Abbas, kan. Ini tak apalah, biarkan begitu. Baik, pada zaman tabi'in pula adanya madrasah ataupun school of thought. Pada zaman tersebut kita tengok baru ni, kan, ada dalam di Madinah, di Mekah dan di Kufah. Kalau Iraq ni ada beberapa bandar lah, kan, Kufah, Basrah, di Baghdad sendiri dah. Jadi daripada madrasah ini lahirlah, kan, school of thought, pemikiran yang sedikit berbeza antara sahabat-sahabat Nabi, ini. Sebab apa? Sebab dari sudut sumber. Tuan-tuan bayangkan pada zaman tersebutlah dari sudut sumber, contohnya Ibn Abbas, kan, selepas daripada kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pindah duduk di Mekah. Kan, dia pindah duduk di Mekah. Ibnu Mas'ud migrate ke Kufah, kan. Dan yang tinggal di Madinah ialah Ubay bin Ka'ab. Ada disebutkan di sini. Saya tunjukkan contoh. Mana di sini Mekah, Madinah, Kufah. Kan, ini Damsyik. Kan, ini full stop Mesir lama. Ini Isfahan. Ini sampai kepada Cordoba lah. Baik. Masuk pada zaman tabi'in, kan, beberapa tadi 3. Okay. Sekolah Ibn Abbas di Mekah, Madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah, di Iraq sana, dan juga Ubay bin Ka'ab di Madinah. Baik. Madrasah Ibnu Abbas. Ini tafsir Mujahid. Ini sekadar gambar lah. Baik.
madrasah Ibn Abbas di Mekah. Selepas daripada Rasulullah wafat, Ibn Abbas ni dia pindah duduk Mekah. Ada? Kan? Mungkin tuan-tuan yang pergi haji pernah melawat Taif. Ada ke? Saya pergi 2019, kan? Sempatlah pergi ke Taif. Ada Masjid Ibn Abbas tak? Kan? Jadi sebab apa? Juga panjang cerita, mungkin boleh dibincang kemudian lah, kan? Baik, jadi antara ulama tafsir dalam kalangan tabi'in yang terkenal ialah Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabar, Ikrimah Al-Barbari, Tawus bin Kaisan dan Atha' bin Abi Rabah. Tuan-tuan perhati tengok, ini meninggal lah, kan? Tahun 94 Hijrah, 103, 105, 106 dan 114 Hijrah. Jadi antara banyak-banyak ni ataupun ramai-ramai ni Mujahid. Kan? Boleh kata yang top lah, kan? Jadi antara tabi'in yang menerima seluruh tafsir sahabat. Kata Mujahid ni, aku baca seluruh isi Quran kepada Ibn Abbas, aku berhenti pada setiap ayat dan tanya makna kepada dia. Nak ceritanya, kan, dia mendalami akan ayat-ayat yang dibaca kepada Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas ni tuan-tuan pun maklum tak, Nabi SAW doakan, kan, doa khusus dak, Allahumma faqihu fiddin, kan, wa alimhu ta'wil, kan. Itu doa Nabi SAW kepada sepupunya yang bernama Abdullah, kan, bin Abbas. Tak. Baik. Kemudian ini yang kedua ialah pukul 10 kita sambung sikit. Madrasah Ibn Mas'ud di Kufah. Cuma dari sudut perbezaan kita ini, kita melihat dari sudut ini saja. Kalau kita melihat dari sudut perkembangan fiqh, school of thought juga berbeza, kan, antara aliran Hijaz dengan aliran di Iraq. Hijaz berdasarkan kepada sunnah, kan, madrasah sunnah, manakala di Iraq sana, sama ada di Kufah ke di Basrah ke, kan, dia lebih kepada ar-ra'yi, kepada penggunaan pendapat. Sebab apa? Sebab faktor jauh. Kalau dalam konteks di Kufah pun, Ibnu Mas'ud, okey, bila dia hijrah duduk di Kufah, kan, maka inilah dia anak murid dia, kan, Al-Qamah, Masruq dan sebagainya lah, berbanding dengan yang berada di Madinah. Madinah ni ramai kerana sahabat masih lagi ramai berada di Madinah, kan. Masih lagi ramai berada di Madinah, mana tak ada masalah, kan. Tapi the top dia punya figuranya ialah Ubay bin Ka'ab, kan. Bukanlah kata orang lain tak ada, tapi inilah yang paling top. Jadi daripada tiga school of thought dalam bidang tafsir ini, mereka yang paling arif tentang tafsir ialah pengikut Madrasah Mekah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah, manakala dalam bidang tafsir yang paling arif ialah penduduk Mekah kerana mereka adalah pengikut Ibnu Abbas. Nak bandingkan dengan yang ada di Madinah, walaupun Madinah itu ramai sahabat, tapi oleh kerana dia punya the top icon ataupun the top figura adalah Ibnu Abbas, mana the special one, kan. Ini kehebatan Ibnu Abbas lah, kan, yang Allah kurniakan kepada dia. Wallahu a'lam. Bersambung. So ada soalan, mungkin boleh kita bincanglah dalam beberapa minit ke? Doktor, Ya. maksudnya tafsir tu dah lengkap lah sekarang, kan? Maksudnya kita orang-orang yang zaman sekarang ni hanya follow lah tafsir-tafsir yang ada. Perlu ke buat tafsiran semula ataupun ada kes yang macam orang liberal tu dia buat tafsir ikut sendiri ke? Macam mana pula tu? Baik, jadi tanggungjawab kita hari ini, kita generasi yang sekarang dah kurun ke-15, daripada kurun kedua, kurun ketiga dah, kan. Dia ada dia punya tahap-tahap dia, zaman pembukuan kitab tafsir, kan. Zaman penulisan tadi tu, daripada Ibn Abbas tu kurun yang Ali bin Abu Talha tu kurun kedua, kan, tabi'in, tabi'in sampai kepada kurun keempat. Kurun keempat apa dia? Kurun keempatnya ialah tafsir
Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini tuan-tuan, dia tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini dia meninggal pada 310 Hijrah. Kan? Jadi dia meninggal pada 310 Hijrah. Bermakna 310 ni dia hidup pada 200 lebih. Jadi kurun ke-3 dan kurun ke-4, kan? Zaman tu dah ada dah. Zaman tu dah ada dah penulisan, kan? Cuma penulisan zaman dulu biasalah, kan, yang belum ada mesin fotokopi dah, dia tulis. Kalau kita dulu pun kita tulis dengan bulat ayam contohlah, kan. Jadi dah berlakunya proses penyalinan kitab tadi. Berlaku proses penyalinan kitab tadi. Contohlah saya untuk guru. Okey, ada 10 orang murid depan saya, nah aku bagi kitab aku ni kamu salin. Dalam proses penyalinan tadi itu berlakulah, kan. Mungkin salah titik ke, salah baris ke, apa ke, kan. Ini manuskrip yang dikira sebagai manuskrip. Akhirnya sampailah kepada generasi kita hari ini. Ataupun bila mana kedatangan penjajah. Kalau penjajah pun satu hal lagi. Kan mereka ambil manuskrip ini, mereka bawa balik ke negara mereka dan mereka simpan dan kaji akan content of manuskrip tadi. Jadi balik pada persoalan puan tadi, kan, bagi kita, bagi saya lah, maknanya kita baca dulu tafsir-tafsir yang muktabar, kan, di samping kita memahami ayat-ayat yang dibaca, kan. Sebab kita, the main team kita adalah Israeliat, tapi kita baca dulu, kan, tafsir-tafsir, paling tidak pun sekurang-kurangnya ada tafsir Ibnu Katsir di rumah masing-masing. Kan? Ada tafsir Ibnu Katsir tak? Kan? Ini yang Arab punya lah. Kan? Ini yang Ada Arab. berapa jilid, Doktor? Ada berapa jilid? Yang ni ada berapa? Banyak ah. Ada 8. Oh, okey. Yang ada satu lagi ni Mukhtasar. Mukhtasar apa dia, nanti saya cari. Sekejap ini dia. Ni Lubabut Tafsir nama dia. Lubabut Tafsir ni dia ada berapa jilid? 8 jilid rasa ni yang terjemahan Indon. Hari ni boleh belaka nak cari. Kalau dalam bahasa yang mesranya boleh cari. Sebab apa? Saya bagi contoh beginilah. Contoh nanti nak share kejap. Nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Ya. Ada nampak ke? Ada nampak. Ada nampak Ustaz. Contohnya kita nak ambil yang terjemahan dah. Ini tafsir Qurtubi terjemahan. Kan, saya pun tak download banyak. Download hanya sekadar keperluan je lah, kan. Boleh cari hari ni, boleh download, kan. Ini tafsir Al-Qurtubi, kan. Sekarang 1023 mau surat jilid 1, berapa jilid pun wallahu alam lah. Dia kalau yang Arabic punyanya dia juga ada mana ni. Ini tafsir Tabari, ada 26 juzuk ataupun jilid. Tafsir ni ada 24. Saya pun tak download semua. Dia punya ni 24. Ini sekadar contohlah, ini yang Arab punyalah, dan online pun boleh, kan, tak ada masalah. Yang penting ialah ada kemahuan, ada semangat, boleh cari, boleh download, kan, kerana zaman hari ini adalah zaman internet, ada maklumat di hujung jari. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil. Sini pun ada ni tafsir Ibnu Katsir, ada 8 jilid warna hijau. Samalah ni tak, kan. Warna ni mungkin tak kira lah, warna merah, biru, kuning, apa benda pun, kan, terpulanglah kepada
masing-masing kan. Jadi itulah dia. Jadi bila kita baca kitab ni, kita tafsir yang ni sebenarnya yang direngkaskan. Kan, yang direngkaskan di penyembuh mukhtasar. Sebenarnya ini lebih baik. Kan? Bukanlah bermakna nak baca yang saya tak bagi tuan-tuan dan puan-puan baca yang detail. Boleh, tapi kalau tengok yang Arabic punya, yang asal punyanya takut tak faham. Maksud kalau dia terjemah pun exactly. Tapi bila ada ulama moden buat dipanggil mukhtasar, ringkasan, kan, itu lebih memudahkan untuk nak mengelakkan pengulangan. Sebab kaedah ulama dulu, biasanya mufassir ini dia menulis kitab tafsir, dia bawa riwayat. Bila dia bawa pelbagai riwayat, maka berlakunya pengulangan. Bila berlaku pengulangan, satu ayat tadi itu apa dia panggil? Macam-macam. Kan? Satu ayat tadi itu 10 riwayat. Jadi bagi kita hari ini, kita nak ambil yang satu cukuplah, kan? Contohnya. Sebab nak ambil poin saja. Itu sekadar contohlah. Baik, ada soalan ke lagi sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tadi yang Ibnu Kasir tadi tu, Doktor kata tadi warna tak penting kan? Tapi dari pengalaman saya, yang warna hijau tu sangat penting. Sebab itu kawan saya terbeli warna kuning. Dia tafsiran di dalam bahasa Indon yang sangat pekat sampai dia tak faham. Jadi yang hijau ni dia pustaka Imam Syafi'i. Jadi kena hati-hati kalau maksud saya bukan penerbit, maknanya kalau pustaka Imam Syafi'i ke, dia catat kalau biru ke, kalau kuning ke, tak ada masalah. Kan? Yang penting ialah penerbit. Oleh sebab itu juga tuan-tuan, juga misalnya nak kongsi sikitlah lagi, kan, sebelum kita berhenti ni. Sekejap ni dah share screen dah ni. Okey. Yang sikitlah kita ambil masa. Dia panggil dalam intro ni dia ada. Okey, ini cover ataupun halaman judul bagi tafsir Al-Qurtubi, Cordoba, Al-Jami' li Ahkamil Quran, kan, bagi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar Al-Qurtubi. Dia punya yang penting ialah di sini. Dia punya tahqiq, ini maknanya penyunting manuskrip ini. Yang ini yang biasanya kalau kamilah pelajar-pelajar bidang agama ni mengambil kira. Penting tengok siapa dia punya editor. Kalau nama-nama besar dalam bidang hadis, misalnya Syekh Abdul Qadir An-Naud, kan, di dua beradik, yang tu boleh. Misal kata yang ni Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Turki, contoh. Bukanlah menidakkan orang yang baru, tidak, tapi kalau boleh kita carilah penyunting yang established, kan, yang telah lama dan pengalaman dia pun memang cukup banyak, sumbangan cukup banyak, tanpa kita menidakkan sumbangan dan peranan generasi yang baru dan muda dah. Itu perkara yang biasalah yang berlaku dalam mana-mana dunia keilmuan. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, kita berhenti di sini dululah. Cerita memang tak habis tak? Kalau tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan ada kan online kan? Okey, kalau tidak ada soalan, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini untuk siri yang kedua dapatlah dimanfaatkan sedikit sebanyak sebagai intro yang ringkas kepada tema utama kita ialah tentang Israiliyat, dan insya-Allah
pada siri yang ketiga nanti kita akan masuk untuk perbincangan menjawab persoalan yang dilontarkan pada awal sesi tadi, iaitu faktor kemunculan dan kemasukan riwayat Israiliyat ke dalam kitab-kitab tafsir. Kan? Kita tengok apa benda, kan? Di samping itu kita akan tengok juga secara sepintas lalulah barangkali, kecuali ada keperluan. Siapa dia punya figura dalam kalangan para sahabat tentang apa dalam bidang tafsir ni, seperti Ibn Abbas, kan, dan dalam kalangan tabi'in dan juga tokoh-tokoh ataupun yang menjadi panutan dalam aspek Israiliyat ni, seperti yang saya sebutkan, dua nama besar, iaitu Ka'ab bin Al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Kan, dia ni, mereka ni berbangsa Yahudi, tapi alhamdulillah beragama Islam. Kan? Baik, kita berhenti di sini. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Dr. Nik. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam.